Sila Yang Indah Mahkota. Terima kasih Datuk Yang Bertua. Saya ingin tanya kepada pihak kementerian, apakah kebaikannya yang barangkali kita boleh capai dengan kita bawakan pindaan ataupun cadangan undang-undang untuk pemindahan banduan ini kepada negara kita ataupun kepada rakyat Malaysia terutamanya. Undang-undang ini dikemukakan 2 hari sebelum sidang berakhir, menunjukkan ada sesuatu yang sangat signifikan ataupun mustahak yang amat untuk kita bawa dan kita luluskan. Kumpulan sasar yang kita tumpukan untuk pindah undang-undang ini cuma 1758 seperti yang disebut oleh Lembah Pantai tadi, daripada jumlah 10,800, bermakna tidak sampai 12% daripada sasaran jumlah banduan asing. Dan kalau diambil kira daripada keseluruhan banduan yang kita letakkan dalam penjara sekarang, 37,500, tidak sampai 4% saja sasaran. Kalaulah mereka ni kita katakan sebagai golongan sasar ataupun pelanggan lah, patut koma, pelanggan. Mereka ni adalah pelanggan kepada akta ini. Ianya tertumpu pada 4 atau 5% saja. Tapi kita bawa undang-undang ni mengatasi kepentingan undang-undang hak yang lain, seperti selepas pada ini ada undang-undang kewangan Islam yang kita dahulukan yang ini. Jadi saya nak tahu apa sebenarnya faedah yang kita boleh dapati. Dan Datuk Yang Bertua, Datuk Yang Bertua, kita tahu 37,500 banduan yang ada dalam penjara ni kita biayai dan kita tanggung mereka sehari-hari, minggu, bulan dan ke tahun. Saya mendapat makluman bahawa setakat hari ini kos per kepala banduan masih lagi terikat dalam sekitar 37 ke 40 ringgit. Ini menjadikan kos kita sehari saja melebihi 1,380,000, dan sudah tentu sebulan dan setahun perkiraan statistik biasa saja menunjukkan sebulan 42 juta ringgit perbelanjaan dikeluarkan untuk menanggung ataupun membiayai keperluan mereka setiap bulan. Dan hampir 500 juta ringgit, setengah bilion kita terpaksa keluarkan daripada perbelanjaan kerajaan untuk tujuan membiayai mereka untuk dalam kadar setahun. Dan ini tidak ada dalam skop penyelesaian ataupun perbincangan untuk bawa satu undang-undang untuk tujuan meminimalkan perbelanjaan mereka ataupun menghadkan peruntukan kewangan untuk sektor penjara atau sebagainya untuk tujuan pembiayaan banduan ini. Dan saya rasa kalau keadaan ini berterusan, mungkin tidak keterlaluan kalau kita katakan banduan di negara Malaysia mendapat peruntukan ataupun alokasi perbelanjaan jauh lebih besar daripada setengah rakyat Malaysia yang tidak langsung terlibat dalam apa-apa kesalahan undang-undang, yang masih bebas di luar sana. Setengah pada mereka kita nafi ataupun dilihat sebagai dinafikan hak untuk mendapat kebaikan ataupun kemudahan. Lihat saja rakyat Malaysia yang duduk di kawasan luar bandar, mereka masih ramai lagi yang tidak punya kemudahan asas seperti elektrik, air, sanitasi dan sebagainya. Dan sudah tentu perkara ini sangat mengguris hati kita apabila kita melihat kerajaan terpaksa memikirkan begitu teliti usaha untuk memfokuskan kepada menjaga kebajikan para banduan. Dan sudah tentu perbelanjaan yang kita perlu agihkan ataupun keluarkan kepada kelompok ini sangat tinggi. Saya merasakan agak keterlaluan. Dalam masa yang sama tidak menafikan bahawa mereka juga manusia biasa yang perlukan kepada kemudahan, walaupun
kemudahan mereka itu terhad dalam sekitar environment mereka sendiri itu penjara, tapi kita tidak boleh nafikan yang mereka juga mempunyai hak. Dan lanjutan daripada itu, walaupun fokus hari ini Datuk Ketua untuk memikirkan soal 1758 orang ni, Parlimen digunakan hari ini untuk membincangkan masalah yang dihadapi oleh 1758 orang, agak rendah kelompok yang ditumpukan itu untuk tujuan ini. Tapi ialah baiklah kita tumpukan. Saya berminat untuk tahu apakah kebaikan yang boleh didapati oleh kementerian, kerajaan serta negara secara keseluruhan apabila kita meluluskan rang undang-undang ini dan membolehkan kita bercerita tentang jumlah kelompok yang kecil ini, iaitu para banduan yang boleh diusahakan untuk dipindah sama ada keluar ataupun masuk semula ke dalam negara kita. Dan apakah natijah daripada ini kepada kelompok 10,800 banduan asing yang masih lagi berada dalam negara kita? Adakah kepada mereka ni berlaku satu perubahan ataupun membawa kepada kebaikan mereka ni juga secara volunteer ni boleh meminta untuk balik ke macam mana? Saya tidak menampak ada satu rasional yang begitu signifikan untuk kita bincang panjang lebar hari ini berkenaan dengan isu banduan yang nak dipindahkan. Saya tidak mahir tentang perkara ini, tapi sekaligus ambil peluang untuk bertanya terus kepada kementerian untuk beberapa perkara yang saya hendak tahu dalam aspek ini. Pertama, adakah benar kementerian ataupun yang mustahaknya jabatan yang menjalankan tugas dalam bidang undang-undang ini mempunyai rancangan untuk membezakan antara banduan yang bersedia untuk memberi kerjasama ataupun memberi respon yang baik atas kaedah yang diumumkan oleh Kementerian Kesihatan, itu menjadi manusia yang secara volunteer memberi atau menderma organ-organ mereka. Adakah mereka ni telah diberi penjelasan atau beri penerangan? Saya membaca satu artikel yang mengatakan bahawa sebahagian besar daripada mereka ni ada di kalangan mereka yang sebahagian besarnya yang tampil memberi respon kepada kempen yang dijalankan oleh Kementerian Kesihatan itu, tetapi mereka tidak mempunyai saluran atau tidak diberi follow up atas aspek tadi. Saya juga nak tahu apa sebab dan apakah maksud yang nak dibawa oleh kementerian atau jabatan atas penubuhan pusat koreksi-koreksi yang saya katakan agak banyak di seluruh negara. Dan adakah pusat-pusat koreksi ini, pusat koreksi, betul Tuan Yang Ketua? Pusat koreksi, sebagaimana semakan saya ada beberapa pusat-pusat koreksi di seluruh negara yang dikaitkan pentadbiran di bawah Jabatan Penjara. Dan adakah pusat-pusat koreksi ini juga memberi support system kepada tujuan tujuan mengumpul maklumat ataupun tujuan untuk menumpukan kepada kelayakan-kelayakan 1758 orang. Dalam erti kata, adakah mereka juga terlibat dalam memberi servis atau perkhidmatan kepada banduan-banduan yang kita tumpukan ini. Dan yang terakhir, saya mohon sekiranya ada ruang untuk jabatan ataupun kementerian yang mentadbir isu ni untuk melihat tentang kebajikan pegawai-pegawai yang ditugaskan untuk melihat sama ada banduan
awak banduan warga Malaysia atau warga asing, sebab kepahaman saya tidak ada pengasingan di antara kategori petugas itu. Sebagai contoh, pegawai-pegawai penjara atau petugas perkhidmatan di dalam penjara ini tidak diasingkan dari segi kategori tumpuannya, sama ada dia perlu untuk melihat kepada banduan warga asing ataupun warga tempatan. Terima kasih Indra Mahkota. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Saya meneliti apa yang diucapkan oleh Indra Mahkota berhubung dengan jumlah banduan-banduan warga asing yang berada dalam negara kita lebih daripada 10,000 orang, dan sekejap tadi disebut tentang pemisahan warden-warden untuk menjaga banduan warga asing dengan warga tempatan. Saya nak kaitkan dengan masalah kesihatan yang berlaku dalam negara kita, terutamanya kes-kes melibatkan penyakit-penyakit berjangkit yang kalis ubat dan juga kronik ni. Kalau dahulu rakyat kita disuntik dengan BCG untuk mencegah tuberkulosis atau batuk kering, tapi sekarang ini jumlah kes batuk kering bukan dikatakan sudah terhapus, tetapi makin banyak, makin ramai yang mengidap batuk kering, dan juga kes-kes yang dibawa oleh penyakit bawaan vektor ini ada yang kalis ubat. Ya, adakah pada pemikiran Indra Mahkota, apabila kita tidak ada pemisahan baik sama banduan ataupun banduan dengan warden, inilah yang menyebabkan bertambah tersebarnya masalah-masalah penyakit bawaan vektor dan juga penyakit-penyakit kronik ini kepada rakyat kita, yang sepatutnya kita sudah bebas daripada masalah penyakit tersebut, kerana mereka ini datang membawa mungkin masalah-masalah penyakit yang kita kata tidak terawat dengan sempurna di tempat-tempat mereka. Jadi apa pandangan Indra Mahkota? Terima kasih. Terima kasih. Sudah tentu saya menyokong pandangan Pendang, kerana beliau seorang pakar perubatan yang sangat kredibel untuk menyebut tentang perkara ini, dan kerisauan beliau itu saya rasa mempunyai asas yang sangat menesabah. Dan dalam garis panduan ataupun fasa-fasa yang dikemukakan dalam undang-undang ini tidak langsung menyebut tentang kepentingan ataupun kuasa menteri atau kuasa kementerian untuk membuat pengasingan apabila berdepan dengan isu pembawaan penyakit, penyebaran penyakit yang berkaitan dengan masalah kesihatan yang barangkali aspek isu pemenjaraan ini tidak dapat meneliti aspek ataupun isu yang berkaitan kesihatan, kecuali apabila seorang ataupun yang segmen bidang kepakaran kesihatan yang boleh melihat secara terperinci. Saya juga bimbang sekiranya urusan berkenaan dengan pemindahan banduan ini juga akan menyebabkan berlakunya aktiviti pemindahan penyakit secara paralel dengan fizikal banduan tersebut, dan perkara ini boleh mengakibatkan satu malapetaka lain kepada rakyat Malaysia. Kita tahu yang asalnya penyebaran virus HIV AIDS juga datangnya secara import ataupun tidak bermula dalam negara kita, diimport dan disebarkan secara meluas melalui kaedah-kaedah yang tertentu. Jadi ini antara kerisauan kita, dan saya rasa hari yang baik ini pihak Timbalan Menteri sudah tentu bersedia dengan banyak fakta-fakta yang boleh memberi kefahaman kepada kita. Saya yakin kita boleh tumpukan untuk cadangan serta penyelesaian atas bab ini. Terima kasih banyak Tuan Ketua.